Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton laman digital. Waktu pandemik ini masih lagi dalam keadaan di mana masih belum ada rupa jalan penyelesaian lagi jika dilihatkan kepada kes-kes harian. Dalam waktu ini, ramai juga yang terkesan daripada segi kewangan, barangan keperluan seharian dan juga dari segi kesihatan mental. Namun begitu, ada juga sebahagian daripada pihak yang tidak bertanggungjawab ini menambah buruk lagi keadaan dengan tipu hailah mereka atau lebih dikenali sebagai scammer. Sebelum saya meneruskan percakapan ini, saya memohon anda untuk meluangkan masa anda untuk subscribe channel ini untuk anda menerima video yang lebih bermanfaat di masa akan datang. Berbalik kepada video ini, mungkin sebagian daripada anda masih belum menjadi mangsa keadaan kepada scammer dan menonton video ini sebagai langkah berjaga-jaga atau kepada mereka yang mungkin pernah terkena untuk pertama kali. Oleh itu, anda menonton video yang betul. Saya akan kongsikan kepada anda apa itu scammer dan modus operandi yang digunakan oleh mereka. Pertama sekali, scammer dalam ayat pendeknya adalah scam, iaitu penipuan dalam talian atau internet, contohnya laman digital, email, SMS dan melalui panggilan. Secara keseluruhannya, scam ini banyak nama panggilannya. Tetapi, maklumat mereka hanya satu, iaitu dengan memberikan kepercayaan kepada mangsa dengan melimpahkan janji-janji manis sehingga akhirnya mangsa tertipu dan kehilangan wang atau maklumat peribadi mereka dicuri. Scam biasanya berlaku ke atas urusan yang melibatkan jual beli. Contohnya, anda membeli dalam talian, di mana anda perlu membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan barang tersebut. Dengan janji manis barang akan sampai dalam masa 2 hari, anda akan yakin dengan penjual tersebut tanpa membuat usul periksa. Bila tempohnya telah sampai, barang yang anda beli itu tidak sampai. Biasanya scammer ini amat licik dan susah dikesan sebab teknik yang digunakan melibatkan social engineering. Mungkin anda sudah tahu apa itu maksud scammer dan maklumat mereka untuk menipu bangsa mereka. Walau bagaimanapun, kegiatan scam mereka bukannya bodoh dan mereka akan menggunakan kebijaksanaan mereka dengan menggunakan pelbagai modus operandi untuk menipu mangsa mereka. Terdapat pelbagai jenis modus operandi yang mereka gunakan, tetapi saya tak nak membuatkan perbincangan ini terlalu lama. Jadi, dalam video ini, saya akan menyenaraikan dan menerangkan modus operandi yang kerap digunakan oleh mereka ini. Yang pertama adalah melalui helah dalam panggilan dan sangat dikenali sehingga diberi nama sebagai Macau Scam. Apa yang mereka lakukan adalah dengan membuat panggilan kepada mangsa secara rambang dan menipu mangsa dengan mengatakan bahawa kad kreditnya di sebuah bank tempatan digunakan di sebuah pusat membeli belah. Apabila mangsa menafikan yang mereka mempunyai sebarang kad kredit di bank tersebut dan sedikit akan berjanji akan berhubung dengan bank negara mengenai masalah tersebut. Beberapa minit kemudian akan ada panggilan kononnya daripada bank negara dan untuk meyakinkan lagi mangsa, mereka akan menggunakan perempuan untuk melakukan penipuan ini oleh kerana agak jarang untuk kita menyangka seorang perempuan melakukan penipuan dalam talian. Dalam panggilan itu, mereka akan mengarahkan anda untuk pergi ke mesin ATM, kononnya usaha untuk menyekat kad kredit anda supaya tidak disalahgunakan. Apabila sampai di mesin ATM, mangsa sekali lagi akan menerima satu panggilan telefon yang memberikan arahan sehingga transaksi selesai. Mangsa hanya akan sedar telah ditipu setelah transaksi selesai. Tanpa disedari, mangsa telah membuat pemindahan wang kepada akaun pihak ketiga. Kedua adalah melalui love scam. Seperti tajuknya, memang mudah untuk kita memahami cara mereka menipu mangsa. Tetapi, bila dah suka tu, susah untuk kita menyadari bahawa ini adalah satu penipuan. Maklumlah bahawa cinta itu buta. Dalam penipuan ini, mereka akan menjerat wanita atau lelaki yang belum berkahwin dan yang lanjut usia yang memerlukan teman hidup. Untuk langkah pertama mereka adalah dengan berkenalan melalui email, Facebook, Twitter dan lain-lain media sosial. Suspek akan menggunakan kata-kata manis, janji-janji palsu dan panggilan manja bagi menawan hati mangsa. Dalam tempoh perkenalan tersebut, mereka tidak pernah bertemu dan perhubungan menjadi bertambah erat melalui perbualan telefon. Setelah mangsa terjerat dengan cinta suspek mula menagih simpati daripada mangsa dan meminta pelbagai pertolongan kewangan daripada mangsa. Mangsa yang telah terpedaya akan memasukkan wang ke dalam akaun suspek. Selepas selesainya mangsa memasukkan wang ke dalam akaun suspek, itulah di mana mangsa tersebut tidak akan menerima lagi mesej kepada suspek tersebut yang telah menghilangkan diri. Penipuan yang ketiga pula adalah penipuan black money, iaitu satu penipuan oleh sindiket warga Afrika dengan memperdaya mangsa yang dikenali di laman sosial untuk mengeluarkan sejumlah wang kononnya untuk membeli sejenis bahan kimia untuk mencuci wang dan dijanjikan hasil yang lumayan.
Kononnya uang kertas tulen yang sengaja dihitamkan, yaitu black money, untuk diseludup ke luar negara tanpa dikesan oleh pihak berkuasa. Untuk menambahkan cerita, uang tersebut kononnya uang kekayaan bekas diktator yang meninggal dunia. Mangsa ditawarkan sebahagian daripada kekayaan tersebut sekiranya membantu membiayai kos membeli cecair kimia untuk membersihkan uang hitam tersebut. Tanpa berfikir panjang, mangsa terpedaya dengan tawaran berkenaan dan sanggup mengeluarkan sejumlah wang yang banyak untuk membeli cecair kimia yang dikatakan mahal itu. Setelah suspek menerima wang tersebut daripada mangsa, suspek menghilangkan diri. Kes ini mungkin banyak berlaku di luar sana tanpa kita sedari, tapi kebanyakan mangsa tidak mahu melaporkan perkara ini kepada pihak polis kerana mereka sendiri mencuba untuk melakukan kesalahan bersubahat dalam penyeludupan wang haram. Yang keempat pula, antara salah satu modus operandi yang sering digunakan oleh scammer menipu mangsa dan mungkin modus operandi yang paling popular di Malaysia. Pertama sekali, sebelum saya membincangkan poin ini, orang ramai diingatkan supaya tidak mudah percaya dengan tawaran oleh mana-mana individu yang hanya dikenali melalui media sosial untuk menerima bungkusan atau parsel yang kononnya sebagai tanda persahabatan. Cara mereka melakukan penipuan ini adalah dengan berkenalan dengan mangsa melalui laman sosial kononnya berasal dari negara-negara seperti di United Kingdom. Kebanyakan, kes ini menuju kepada mangsa wanita yang bersendirian dan kesepian. Sebagai tanda persahabatan, sindiket akan menghantar bungkusan hadiah kononnya mengandungi barang kemas dan wang tunai kepada mangsa. Mangsa kemudiannya dihubungi seorang yang mengaku sebagai pegawai custom di lapangan terbang atau syarikat kurier, mengatakan barang yang dihantar telah sampai dan ditahan kerana tidak membayar cukai, insurans atau wang tunai yang tidak diisytihar. Mangsa diyakinkan pula dengan panggilan telefon oleh orang tempatan kononnya bungkusan atau parsel tersebut telah sampai di Malaysia dan perlu membuat bayaran, iaitu clearance. Pembayaran perlu dibuat kepada sindiket melalui nombor akaun yang tertentu. Akhirnya, mangsa hanya sedar tertipu apabila barang yang dihantar tidak diterima. Akhir sekali, penipuan SMS cabutan bertuah. Lucky Draw adalah satu lagi taktik penipuan yang disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggungjawab untuk mengaut keuntungan kepada orang ramai. Rasanya kes macam ini mungkin tidak banyak berlaku sebab ramai daripada masyarakat pada masa sekarang jarang menggunakan SMS. Walaupun banyak mesej begini masuk ke dalam telefon bimbit kita mungkin tidak akan menyedarinya atau mengabaikannya oleh kerana kita kebanyakannya mempunyai ilmu pengetahuan tentang scam seperti ini. Scam seperti ini telah lama berlaku lebih daripada sedekad yang lalu. Tapi bagi yang belum mengetahui tentang ini akan mudah terjerat dengan penipuan seperti ini. Cara mereka melakukannya adalah mangsa menerima SMS yang menyatakan telah memenangi peraduan Lucky Draw dari luar negara atau dalam negara tetapi di tempat yang jauh. Dalam mesej tersebut, mangsa dikehendaki berhubungan dengan suspek untuk keterangan lanjut. Semasa membuat panggilan, operator tersebut akan memberikan arahan kepada mangsa untuk memasukkan wang tunai ke dalam akaun suspek sebagai wang cakaran. Selepas itu, suspek memberi jaminan palsu bahawa hadiah wang tunai yang dimenangi akan dimasukkan ke dalam akaun mangsa dan terus menghilangkan diri. Kesimpulannya, walau bagaimanapun jenis modus operandi yang digunakan oleh scammer untuk menipu mangsa, scammer akan akhirnya menghilangkan diri. Baiklah, saya harap dengan sedikit ilmu yang saya kongsikan ini dapat membantu anda untuk lebih berjaga-jaga di masa akan datang. Sekiranya masih ada perkara yang anda masih muskil lagi, sama-sama kita bincangkan lebih lanjut di ruangan komen di bawah. Pada siapa-siapa yang ada banyak ilmu atau pengalaman yang ingin dikongsikan, saya amat alu-alukan anda. Sebelum saya mengakhiri perbincangan ini, saya ingin anda kongsikan ilmu ini kepada kenalan anda dan juga jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk banyak lagi video di masa akan datang. Semoga berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.